Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah Tingkatan 5, bab 5 pembentukan Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya Langkah Pembentukan Malaysia. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Langkah pembentukan Malaysia kesemuanya sekali ada 5 langkah. Yang pertama, siri lawatan. Yang kedua, jawatan kuasa setiakawan Malaysia. Yang ketiga, referendum Singapura. Yang keempat, rundingan di London. Dan yang kelima, Suruhanjaya Board. Punya formula untuk 5 langkah ini ialah lawak setiap singa ludah kebun. Bila kita tengok setiap singa, semua singa ludah kebun, dia akan jadi sangat lawak. Kelihatannya sangat lawak. Jadi, lawak setiap singa ludah kebun. Agar tengok perangan formula. Lawak merujuk kepada lawatan. Persamaan pada huruf LAWA. Lawak, lawatan. Iaitu siri lawatan. Setiap merujuk kepada setia. Setia, kalau tambah P di belakang menjadikannya setiap. Jadi setiap merujuk kepada setia. Iaitu setia apa? Setia kawan. Jadi jawatan kuasa setia kawan Malaysia dibentuk. Singa merujuk kepada Singapura. Bila disebut Singapura, cikgu ambil 2 sebutan awal menjadikannya singa. Iaitu singa merujuk kepada Singapura. Merujuk kepada referendum Singapura. Ludah merujuk kepada London. Bersamaan pada huruf L dengan D di tengah-tengah. Ludah London. Iaitu rundingan di London. Di London, kita banyak buat rundingan untuk mencapai kemerdekaan. Dalam sekali kebun. Kebun merujuk kepada kobot, iaitu persamaan pada huruf B di tengah-tengah. Kebun, kobot. Sebutan kebun hampir sama dengan sebutan kobot. Kenapa hampir sama? Sebab ada huruf B di tengah-tengah. Kebun merujuk kepada kobot. Jadi langkah pembentukan Malaysia formulanya, lawak setiap singa ludah kebun. Lawak merujuk kepada lawatan. Setiap merujuk kepada jawatan kuasa setiakawan Malaysia. Singa merujuk kepada Singapura, iaitu referendum di Singapura. Ludah merujuk kepada London, iaitu rundingan di London. Dalam sekali kebun merujuk kepada Suruhanjaya Board. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, lawak dulu, iaitu lawatan. Semua sekali ada 4 siri lawatan yang dilakukan. Yang pertama, Tunku Abdul Rahman melawat Sarawak dan Brunei dahulu. Iaitu untuk bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan tentang pembentukan Malaysia. Kenapa Tunku Abdul Rahman melawat Sarawak dengan Brunei? Sebab dia nak bertemu dengan pemimpin tempatan untuk menerangkan tentang pembentukan Malaysia. Yang kedua, pemimpin di Sarawak dan juga Sabah melawat Persekutuan Tanah Melayu untuk melihat kemajuan Persekutuan Tanah Melayu. Lepas pemimpin Persekutuan Tanah Melayu dan Sabah datang melihat Persekutuan Tanah Melayu, maka Tunku Abdul Rahman pula mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah. Jadi setakat ni berapa kali dah Tunku Abdul Rahman buat lawatan? 2 kali buat lawatan. Kedua-dua kali ni 2 kali di Sarawak, 1 kali di Sabah dan 1 kali di Brunei. Bermaksud dah lengkap dah 3 negeri Borneo yang Tunku Abdul Rahman lawat. Cuma lebihnya di Sarawak, iaitu sebanyak 2 kali. Dan last sekali, Dr. Burhanuddin Alhami dan Ghaffar Babah melawat Sarawak dan Sabah. Dr. Burhanuddin Alhami ni terkenal dengan Parti PAS. Dan Ghaffar Babah ni adalah terkenal dengan Parti Barisan Nasional ataupun UMNO. Dulu-dulu hanya ada UMNO, iaitu di bawah Parti Perikatan. Jadi Ghaffar Babah ni adalah parti mana? Parti UMNO dan Dr. Burhanuddin Alhami. Dua-dua parti ni, PAS diwakili oleh Dr. Burhanuddin Alhami, UMNO diwakili oleh Ghaffar Babah. Dua-duanya pergi bersama untuk melawat Sarawak dan Sabah. Bila dua-dua parti yang berbeza ni pergi melawat Sarawak dan Sabah, ini untuk menunjukkan bahawasanya wujud kesepakatan. Ya, salah, bukan kesepakatan. Kesepakatan. Wujudnya kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu, iaitu PAS dan UMNO. Dan juga ianya bertujuan untuk menjelaskan gambaran sebenar rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Dua-dua itulah yang akan menjelaskan tentang gambaran yang sebenar-benarnya tentang pembentukan Malaysia. Jadi semua sekali ada berapa siri lawatan? 4 siri lawatan. Ingatlah, mula-mula dimulakan oleh Tunku Abdul Rahman melawat Sarawak dan Brunei dulu. Kemudiannya Sarawak dan Sabah
melawat Persekutuan Tanah Melayu. Lepas tu Tunku Abdul Rahman melawat balik Sarawak dan Sabah. Dan last sekali Dr. Burhanuddin Ilmi dan juga Ghaffar Baba melawat Sarawak dan Sabah. Semua ada 4 siri lawatan. Paling banyak sekali melawat adalah Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman melawat Sarawak sebanyak 2 kali, Brunei sekali dan Sabah sekali. Okey, seterusnya kita lihat langkah yang kedua. Selepas lawatan yang kedua, ingat balik formula. Lawak setiap. Setiap merujuk kepada setia kawan, iaitu Jawatankuasa Setiakawan Malaysia ditubuhkan. Bila disebut Jawatankuasa Setiakawan Malaysia ditubuhkan, ingatlah Jawatankuasa wajib ada 3 perkara. Ingatlah Jawatankuasa mesti ada berapa perkara? Ada 3 perkara saja. Yang pertama mesti ada tokoh, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada mesyuarat. Jawatankuasa, semua jawatankuasa wajib ada 3 perkara saja, iaitu tokoh, tujuan, mesyuarat. Baiklah kita lihat satu persatu. Okey, tokoh atau pemimpin Jawatankuasa Setiakawan Malaysia. Ianya dipengerusikan oleh Donald Stephen. Jawatankuasa mesti ada pengerusi. Pengerusinya siapa? Donald Stephen. Dan ahlinya adalah wakil daripada 4 negeri, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan juga Sabah. 4 negeri inilah yang akan bergabung membentuk Malaysia. Jadi semua sekali ada berapa orang tokoh? Ingatlah bila disebut Jawatankuasa Setiakawan Malaysia, nombor yang wajib ingat adalah nombor 4. Kenapa nombor 4? Sebab Malaysia akan menggabungkan 4 buah negeri, iaitu Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Persekutuan Tanah Melayu di peringkat awalnya dulu. Jadi angka 4 paling penting sebelum Brunei masuk. Jadi Jawatankuasa Setiakawan ni hanya ada 4 saja. Jadi yang wajib ingat adalah 4. Sebab nanti kita akan lihat mesyuarat pun akan ada 4 kali. Jadi Jawatankuasa Setiakawan ni, nombor yang wajib ingat nombor apa? Nombor 4. Dia dipengerusikan oleh Donald Stephen. Donald Stephen bukan Donald Duck. Donald Duck tu lain. Itu kartun. Yang ni dipengerusikan oleh Donald apa? Donald Stephen. Ahlinya daripada 4 negeri, iaitu Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Persekutuan Tanah Melayu. Okey, yang kedua, bila disebut Jawatankuasa selain tokoh, yang kedua ada apa? Ada tujuan ataupun tugas Jawatankuasa Setiakawan. Ada 5 kesemuanya tujuan Jawatankuasa Setiakawan diwujudkan. Yang pertama, meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Meyakinkan siapa? Meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang Malaysia. Yang kedua, mengadakan aktiviti penghebahan ataupun mempercepatkan pembentukan Malaysia. Aktiviti apa diwujudkan? Aktiviti mempercepatkan pembentukan Malaysia. Yang ketiga, menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia. Ingatlah nak sebar apa? Sebar maklumat tentang Malaysia. Yang keempat, mengumpul pandangan tentang pembentukan Malaysia. Jadi nak kumpul tentang apa? Kumpul tentang pandangan tentang pembentukan Malaysia. Kumpul pandangan tentang pembentukan Malaysia. Nak sebar apa tadi? Sebar maklumat. Meyakinkan siapa? Meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah. Nak buat aktiviti apa? Aktiviti mempercepatkan pembentukan Malaysia. Semua tu ada keyword dia. Nak yakin siapa? Yakin penduduk Sabah Sarawak. Nak buat aktiviti apa? Aktiviti mempercepatkan pembentukan Malaysia. Nak sebar pula apa? Sebar maklumat tentang Malaysia. Dan last sekali mengumpul apa? Mengumpul pandangan tentang pembentukan Malaysia. Ingatlah, kumpul pandangan, sebar maklumat, aktiviti mempercepatkan dan meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah. Dan last sekali tujuan yang kelima, iaitu ruang. Ruang apa ni? Ruang perbincangan disediakan bagi mendapatkan kata sepakat tentang Malaysia. Ya, ruang perbincangan tentang apa? Tentang Malaysia. Nak sedia ruang apa? Ruang perbincangan. Nak buat aktiviti apa? Aktiviti mempercepatkan. Nak menyebarkan apa? Menyebarkan maklumat. Nak meyakinkan siapa? Meyakinkan penduduk. Dan nak mengumpul apa? Mengumpul pandangan. Jadi semua sekali ada apa tujuan dan tugas Jawatankuasa Setiakawan Malaysia. Ada 5 tugas kesemuanya ataupun tujuan. Formulanya, yakin aktiviti, sebarkan kuku beruang. Yakin dengan aktiviti apa ni? Yakin dengan aktiviti sebarkan kuku beruang. Oh, beraninya. Okey, tengok perangan formula. Yakin merujuk kepada meyakinkan. Meyakinkan siapa? Meyakinkan penduduk Sabah dan Sarawak. Aktiviti merujuk pada aktiviti juga.
buat aktiviti apa ni? Aktiviti mempercepatkan pembentukan Malaysia. Kemudian yang ketiga, sebarkan merujuk kepada menyebarkan. Menyebarkan tentang apa? Menyebarkan tentang maklumat berkaitan dengan Malaysia. Kuku merujuk kepada mengumpul. Mengumpul berasal daripada perkataan kumpul. Ejaan kumpul bermula daripada huruf KU. Kumpul. KU menjadikannya Cikgu ubah menjadi kuku. Jadi kuku merujuk kepada kumpul, iaitu mengumpul. Mengumpul apa ni? Mengumpul pandangan tentang Malaysia. Dan last sekali, beruang. Beruang merujuk kepada ruang. Jadi nak sediakan ruang apa? Ruang perbincangan tentang Malaysia. Jadi semua sekali ada apa tujuan pembentukan Malaysia? Ada 5 tujuan. Formulanya, yakin aktiviti, sebarkan kuku beruang. Yakin, meyakinkan penduduk. Aktiviti mempercepatkan. Menyebarkan berita. Mengumpul pandangan. Dan last sekali, ruang, iaitu ruang perbincangan tentang Malaysia. Okey, last sekali adalah mesyuarat. Mesyuarat Jawatankuasa Setiaukawan Malaysia diadakan sebanyak 4 kali. Ingatlah, Jawatankuasa Setiaukawan ni, nombor yang wajib ingat adalah nombor 4. Kenapa nombor 4? Sebab ahlinya semua ada 4. Daripada 4 negeri. Diketuai oleh Donald Stephen. Mesyuarat berapa kali? Mesyuarat 4 kali. Tengok mesyuarat 4 kali di mana? Di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan juga Singapura. Di keempat-empat negeri yang merujuk kepada 4 ahlinya. Jesselton itu adalah nama asal kepada kota Kinabalu. Dan mesyuarat yang kedua membuat keputusan menyokong rancangan Malaysia. Mesyuarat yang keberapa menyokong rancangan Malaysia? Mesyuarat yang kedua. Daripada berapa kali mesyuarat semuanya? 4 kali mesyuarat. Okey, seterusnya kita lihat langkah yang ketiga. Ingat balik formula. Lawak setiap singa. Singa merujuk kepada Singapura, iaitu Singapura mengadakan referendum ataupun referendum Singapura. Selepas rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura diadakan, satu referendum diwujudkan untuk mendapatkan pendapat penduduk Singapura untuk menyertai Malaysia. Keputusan referendum tersebut mendapati majoriti penduduk Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Ya, referendum ni diadakan kepada siapa? Kepada penduduk Singapura. Dan keputusan referendum menyatakan bahawasanya majoriti penduduk Singapura bersetuju menyertai Malaysia. Bila referendum ni dibuat? Selepas rundingan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura dilakukan. Ingatlah, referendum ni dibuat untuk siapa? Untuk penduduk Singapura sahaja. Okey, langkah yang keempat. Ingat balik formula. Lawak setiap singa. Ludah. Ludah merujuk kepada London. Iaitu rundingan di London. Rundingan berkaitan dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Ingatlah, rundingan di London antara siapa? Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Kenapa British? Sebab di London. London mewakili negara British. Kedua-dua kerajaan tersebut bersetuju menubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau pendapat penduduk Sarawak dan Sabah. Dalam rundingan ni, kedua-dua kerajaan tersebut bersetuju untuk menubuhkan apa? Menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk meninjau pendapat penduduk Sarawak dan Sabah. Jadi wujudlah suruhanjaya yang terakhir. Suruhanjaya apa diwujudkan? Ingat balik. Lawak setiap singa, ludah kebun. Kebun merujuk kepada Kobot, iaitu Suruhanjaya Kobot. Okey, bila disebut Suruhanjaya Kobot, yang wajib ada dalam Suruhanjaya adalah 2 perkara, iaitu tokoh dengan tugas sahaja. Kalau Suruhanjaya Setiaukawan Malaysia tadi, kalau jawatan kuasa Setiaukawan Malaysia tadi, kalau jawatan kuasa yang wajib ada berapa perkara? 3 perkara. Ingatlah, jawatan kuasa wajib ada 3 perkara, iaitu tokoh, tugas, mesyuarat. Kalau jawatan kuasa wajib ada 3 perkara, manakala Suruhanjaya yang wajib ada 2 perkara saja, iaitu tokoh dengan tugas. Suruhanjaya 2 perkara ada. Jawatan kuasa berapa perkara ada? 3 perkara. Tokoh, tugas, mesyuarat. Cuma beza Suruhanjaya ni, dia tak ada mesyuarat. Yang ada mesyuarat hanya jawatan kuasa. Okey, kita lihat satu persatu. Tokoh dulu. Suruhanjaya Kobot ni ada 2 tokoh, iaitu daripada barat dengan daripada Tanah Melayu. Kalau daripada barat ada 3 orang, iaitu Anthony Abel, Lord Kobot dengan David Waterstone.
Daripada 3 orang ni yang menjadi ketua adalah Lord Corbett. Kenapa Lord Corbett menjadi ketua? Sebab nama Suruhanjaya ni adalah berdasarkan namanya, iaitu Suruhanjaya Corbett. Jadi dia punya formula untuk mengingati 3 orang tokoh ni adalah ABCD air batu. Okey, tengok penerangan formula. A merujuk kepada Anthony. Ejaan Anthony bermula daripada huruf A. Jadi A itu Anthony. B merujuk kepada Abel. Bila disebut Abel, kita lebihkan sebutan ke Bel. Bel. Sebab tu B merujuk kepada Abel. Ingatlah, Abel lebih kepada sebutan Bel. Ejaan Bel bermula daripada huruf B. Jadi AB merujuk kepada Anthony Abel. Kemudiannya C. C merujuk kepada Corbett. Ejaan Corbett bermula daripada huruf C. Kemudiannya D. D merujuk kepada David. Ejaan David bermula daripada huruf D. Dan last sekali air batu. Air batu merujuk kepada Waterstone. Waterstone ada 2 sebutan. Water dengan stone. Water bermaksud air dan stone bermaksud batu. Menjadikannya air batu. Air batu membawa maksud Waterstone dalam bahasa Inggeris. Jadi apa formula tokoh untuk Suruhanjaya Corbett? ABCD air batu. AB Anthony Abel, C Lord Corbett, D air batu adalah David Waterstone. Okey, kemudiannya dari Tanah Melayu ada 2 orang, iaitu Muhammad Ghazali Syafi'i dengan Wong Paune. Okey, yang kedua kita lihat tugas Suruhanjaya Corbett. Tugas Suruhanjaya Corbett ada 2 sahaja. Yang pertama, membuat lawatan ke 35 pusat di Sabah dan Sarawak, di mana 20 pusat adalah di Sarawak dan 15 pusat adalah di Sabah. Semua ada berapa pusat lawatan? 35 pusat lawatan. Sarawak lebih. Kenapa Sarawak lebih daripada Sabah? Sebab Sarawak lebih besar daripada Sabah. Sebab tu di Sarawak ada 20 pusat lawatan dan Sabah ada 15 sahaja. Semua sekali berapa pusat lawatan? 35 pusat lawatan. Dan yang kedua, menyediakan laporan untuk diserahkan kepada Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi semua sekali ada berapa tugas? 2 tugas. Membuat lawatan dengan menyediakan laporan. Okey, kita lihat apakah yang terkandung dalam laporan Suruhanjaya Corbett. Ada 3 kandungan laporan. Yang pertama, 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Penduduk Sabah dan Sarawak menyokong nak pembentukan Malaysia? Yang menyokong sebanyak 2/3 menyokong pembentukan Malaysia. Yang kedua, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka tahun 1957 menjadi asas Perlembagaan Persekutuan yang baru. Bermaksud Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi Perlembagaan Persekutuan Malaysia diambil daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Last sekali, mencadangkan kuasa autonomi ataupun jaminan khas diberikan kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipindah ataupun dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa persetujuan daripada kerajaan negeri tersebut. Mencadangkan kuasa autonomi ataupun kuasa khas diberikan kepada Sabah dan Sarawak yang tidak boleh dipindah ataupun dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan, ya, daripada kuasa khas untuk negeri mereka sendiri. Itu cadangannya. Jadi formula untuk laporan Suruhanjaya Corbett adalah 2/3 lembu cantik. Ya, lembu yang cantik ada berapa? Ada 2/3 sahaja. Okey, tengok penerangan formula. 2 merujuk kepada 2 juga, 3 merujuk kepada 3 juga. Jadi 2/3 merujuk kepada 2/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong pembentukan Malaysia. Lembu merujuk kepada perlembagaan. Perlembagaan berasal daripada perkataan lembaga. Lembaga, cikgu ambil 4 huruf awal untuk sebutan lembaga, iaitu huruf L, E, M, B, menjadikannya lembu. Lembu merujuk kepada lembaga, iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas Perlembagaan Persekutuan yang baru ataupun menjadi asas Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Last sekali, cantik merujuk kepada mencadangkan. Mencadangkan berasal daripada perkataan cadang. Ejaan bermula daripada huruf CA. Sama dengan cantik bermula daripada huruf CA juga. Jadi cantik merujuk kepada cadang, iaitu mencadangkan Sabah dan Sarawak mendapat kuasa khas yang tidak boleh dipindah ataupun dimasukkan oleh Kerajaan Persekutuan. Kuasa khas. Okey. Itu sahaja untuk tajuk langkah-langkah
pembentukan Malaysia. Jadi semua sekali ada berapa langkah? Ada 5 langkah. Formulanya, lawak setiap singa, ludah kebun. Lawak merujuk kepada lawatan. Setiap merujuk kepada setia kawan, iaitu jawatan kuasa setia kawan Malaysia. Singa merujuk kepada Singapura, iaitu referendum Singapura. Ludah merujuk kepada rundingan di London. Kebun merujuk kepada Suruhanjaya Kobot. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 10 markah, iaitu 3, 3, 4. Baiklah, kita bincang setiap satu. Okey, soalan A dia tanya, senaraikan 3 ahli Suruhanjaya Kobot. Apa kehendak soalan? Ahli Suruhanjaya Kobot. Ingat nak, ahli Suruhanjaya Kobot ada 2. Daripada barat dengan tanah Melayu. Apa formula daripada barat? ABCD, air batu. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Bermaksud kena jawab terus ya. Tak perlu ambil pembuka soalan. Jadi 1 Roman jawab terus. AB tu Anthony Abel. 2 Roman jawab terus Lord Kobot. Dan 3 Roman jawab terus David Waterstone. Jadi layak dapat 3 markah penuh. Okey, soalan B pula dia tanya. Jelaskan laporan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Kobot kepada Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Apa kehendak soalan? Kehendak soalan adalah tentang laporan Suruhanjaya Kobot. Ada formula dah untuk laporan Suruhanjaya Kobot? Ada. Apa formulanya? 2/3 lembu cantik. Okey, untuk jawab soalan struktur ni tengok di ruangan jawapan. Ada tak nombor 1 Roman dan 2 Roman? Tak ada kan? Jika tak ada, bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan. Laporan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Kobot kepada Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu ialah 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Titik. Lepas titik, wajib bawa masuk penanda wacana. Contoh penanda wacana adalah selain itu, di samping itu, seterusnya. Tapi di sini cikgu nak ajar menggunakan number. Jadi start dengan kedua. Mengapa kedua? Sebab kita nak masuk isi yang kedua ataupun huraian yang kedua. Jadi start dengan kedua. Kedua, koma. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas perlembagaan persekutuan yang baru. Titik. Lepas kedua, ketiga. Mencadangkan kuasa autonomi ataupun kuasa khas kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipindah ataupun dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi ada 3 jawapan, 3 markah. Okey, kemudiannya soalan yang terakhir untuk struktur, iaitu soalan C. Soalan kebat ditanya, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan faedah yang diperoleh daripada pembentukan Malaysia. Apa kehendak soalan? Faedah pembentukan Malaysia. Okey, untuk jawab soalan kebat ni seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Kenapa kena start dengan pembuka soalan? Sebab di ruangan jawapan bagi soalan struktur ni tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman. Jadi ambil balik pembuka soalan. Faedah yang diperoleh daripada pembentukan Malaysia ialah keselamatan negara terjamin. Lepas masuk isi. Yang kedua masuk huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Hal ini kerana setiap negeri akan bekerjasama dengan menjadi benteng untuk menentang pengganas negara. Yang ketiga, masuk contoh. Contohnya melalui pencerobohan pengganas di Lahad Datu, Sabah menyebabkan seluruh pasukan keselamatan negara berkumpul untuk memerangi pengganas tersebut. Dan yang keempat, masuk kesan. Kesannya, keamanan negara dan kedaulatan negara dapat dikekalkan. Untuk soalan kebat yang cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian, ada contoh dan juga ada kesan. Kesan juga boleh diganti dengan inferen. Kalau tak mau buat kesan, boleh buat inferen. Tapi cikgu lebih suka mengajar kesan. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488, iaitu 20 markah. Kita bincang satu persatu. Soalan A ditanya, jelaskan siri lawatan yang dilakukan oleh pemimpin Persekutuan Tanah Melayu dan negeri-negeri yang terlibat dalam menjayakan penubuhan Malaysia. Semua sekali ada berapa siri lawatan? Ada 4 siri lawatan. Bermula dengan Tunku Abdul Rahman melawat Sarawak dan Brunei. Yang kedua, pemimpin di Sarawak dan Sabah melawat Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga, Tunku Abdul Rahman melawat balas balik Sabah dan Sarawak. Dan last sekali yang keempat, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan Ghaffar Babah melawat Sarawak dan Sabah. Okey, soalan esei seperti biasa mulakan dengan pembuka soalan. Siri lawatan dilakukan oleh pemimpin Persekutuan Tanah Melayu dan negeri-negeri yang terlibat dalam menjayakan penubuhan Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman melawat Sarawak dan Brunei untuk meninjau ataupun bertemu pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Titik. Lepas titik, wajib bermasuk penanda wacana. Yang cikgu ajak guna number. Jadi kedua, koma. Pemimpin Sarawak dan Sabah melawat Persekutuan Tanah Melayu bertujuan melihat kemajuan Persekutuan Tanah Melayu. Lepas kedua, ketiga, Tunku Abdul Rahman melawat Sarawak dan Sabah. Last sekali keempat, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan Ghaffar Babah melawat Sarawak dan Sabah untuk meninjau untuk menunjukkan kesepakatan dalam kalangan ahli politik Tanah Melayu dan menjelaskan gambaran sebenar rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah.
Okey, soalan B dia tanya, terangkan peranan jawatankuasa setiakawan Malaysia dalam merealisasikan penubuhan Malaysia. Okey, apa kehendak soalan? Peranan jawatankuasa setiakawan Malaysia. Okey, baiklah. Bila dilihat soalan ni dia tanya tentang jawatankuasa. Ingat nak, dalam jawatankuasa wajib ada apa perkara? Ya, ada 3 perkara pandainya, iaitu ada tokoh, tugas dengan mesyuarat. Kalau jawatankuasa ada 3 perkara, Suruhanjaya pula mesti ada berapa perkara? Suruhanjaya ada 2 perkara, iaitu tokoh dengan tugas sahaja. Tapi soalan ni tanya tentang jawatan kuasa ke Suruhanjaya? Tanya tentang jawatan kuasa. Jadi di ruangan jawapan mesti ada 3 perkara. Tokoh, tugas dengan mesyuarat. Okey, untuk memulakan jawapan soalan esei, seperti biasa mulakan dengan pembuka soalan. Peranan jawatankuasa setiakawan Malaysia dalam merealisasikan penubuhan Malaysia ialah jawatankuasa setiakawan dianggotai oleh wakil pemimpin dari 4 buah negeri yang akan bergabung membentuk Malaysia, iaitu Sabah, Sarawak, Singapura dan PTM, dengan dipengerusikan oleh Donald Stephen. Kemudiannya lepas titik masuk penanda wacana. Selain itu, tugas jawatankuasa setiakawan Malaysia ditubuhkan untuk meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Titik. Itu tujuan yang pertama. Macam mana nak masuk tujuan yang kedua? Lepas titik tulis tujuan kedua, koma. Memupuk aktiviti penghebahan ataupun mempercepatkan pembentukan Malaysia. Lepas tujuan kedua, tujuan ketiga, menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia. Kemudiannya tujuan keempat, mengumpul pandangan tentang pembentukan Malaysia. Tujuan kelima, menyediakan ruang pembincangan bagi mendapatkan kata sepakat tentang Malaysia. Bila disebut tujuan ataupun tugas jawatankuasa setiakawan ni ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Yakin aktiviti, sebarkan kuku beruang. Okey, lepas habis cerita tentang semua tujuan, titik, kemudiannya orang masuk penanda wacana yang lain, iaitu seterusnya pun boleh. Kalau tak mahu guna seterusnya, boleh guna di samping itu. Seterusnya, jawatankuasa setiakawan mengadakan mesyuarat sebanyak 4 kali, iaitu di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan juga Singapura. Dan mesyuarat yang kedua lah, mesyuarat kali yang kedua yang menyatakan tentang persetujuan pembentukan Malaysia. Okey, last sekali soalan C, soalan kebat dia tanya, pada pandangan anda apakah faedah ataupun apakah manfaat, apakah kepentingan? Faedah, manfaat, kepentingan tu sama aja. Jadi jawapannya pun sama. Yang diperolehi Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia. Ingatlah, kalau soalan tak tanya faedah, soalan akan tanya manfaat, akan tanya kepentingan. Kalau tak tanya 3 perkara tu, dia ada semua sekali 5 perkara yang sama dengan faedah, iaitu faedah, kepentingan, manfaat, keistimewaan, kebaikan. Yang satu lagi cikgu nak tambah, iaitu kesan. Jadi semua sekali ada 6 perkara. Dalam sejarah ada 6 perkara yang sama jawapannya dengan faedah. Iaitu cikgu ulang balik ya. Yang pertama faedah, yang kedua manfaat, yang ketiga kepentingan, yang keempat keistimewaan, yang kelima kebaikan dan yang keenam kesan. 6 soalan ni soalan berbeza tapi jawapannya sama sahaja. Okey, jadi ambil balik pembuka soalan. Yang pembuka soalan cikgu buat ni silap nak. Soalan ni sepatutnya pembuka dia apa? Faedah yang diperolehi Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia ialah. Yang cikgu ambil kat pembuka ni silap. Jadi pelajar-pelajar jangan ambil pembuka soalan ni pembuka soalan bagi soalan yang lain. Jadi sepatutnya dekat di ruangan pertama atas sekali tu, sepatutnya sebelum nak tulis ambil balik pembuka dekat soalan tu, iaitu bermula dengan perkataan faedah yang diperolehi Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia ialah. Jadi jawapan start daripada ialah. Ialah pertahanan negara dapat diperkukuh. Titik. Tu isinya. Isi yang pertama, pertahanan negara dapat diperkukuh. Huraiannya, hari ini kerana setiap negeri akan bersama menjadi benteng untuk menentang musuh negara. Titik. Lepas huraian, baru masuk contoh. Contohnya, serangan pengganas di Lahad Datu yang menunjukkan seluruh anggota keselamatan dari semua negeri turun menentang pengganas. Last sekali kesannya, keselamatan negara terjamin. Jadi, ada 4 perkara di situ, iaitu ada isi, huraian, contoh, kesan, merujuk kepada 4 markah. Cikgu ulang balik jawapannya nah, untuk isi yang pertama, iaitu pertahanan negara dapat diperkukuh. Mula-mula sekali nak jawab, perlu ambil balik pembuka soalan. Faedah yang diperoleh Sabah dan Sarawak setelah menyertai Malaysia ialah pertahanan negara dapat diperkukuh. Titik. Huraiannya, hari ini kerana setiap negeri akan bersama menjadi benteng untuk menentang musuh negara. Titik.
Contohnya, serangan pengganas di Lat Datu yang menunjukkan seluruh anggota keselamatan dari semua negeri turun menentang pengganas. Titik. Last sekali kesannya, keselamatan negara terjamin. Jadi, 4 markah. Okey, macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number, iaitu kedua. Kedua, kerjasama ekonomi dapat diwujudkan demi kepentingan bersama. Huraiannya, hal ini dapat memanfaatkan sumber yang ada dalam setiap negeri. Contohnya, Sabah kaya dengan kayu balak, Sarawak kaya dengan lada hitam dan Tanah Melayu kaya dengan getah dan biji timah. Last sekali kesannya, menggalakkan perkembangan industri pertanian dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.